Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد. Tersambung muka surat 4 bawah sekali dah, ujung sikit tu deh, dan rukun. Muka surat 4 bawah sekali ujung sikit tu ya. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan rukun yang pertama inilah. Yang pertama tu muka surat 5 dah. Dan rukun yang pertama inilah, mana? Rukun Islam yang pertama iaitu mengucap dua kalimah syahadah tu, mengucap berserta reti makna dia lah. Reti makna tu untuk mengesahkan keislaman kita, mengesahkan iman kita. Jadi kalau sekadar kita baca dengan tak erti, tu sekadar dalil untuk orang ramai. Untuk orang ramai, bila dia tengok satu orang tu mengucap, wajiblah kita kata orang tu Islam. Adapun diri dia sendiri tu ada kesah iman dia, hak tu wajib dia kena belajar. Rukun pertama ini bab mengucap bab ketuhanan, ia bahagian pertama asyhadu alla ilaha illallah, tu bab ketuhanan. Kemudian wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tu bab kenabian, uluhiyah ketuhanan, dan nabawiyah bab kenabian ataupun babur risalah bab kerasulan. Ni adalah ilmu akidah, disebut sebagai akidah. Inilah sebagai asas ataupun tunjang utama, pokoklah. Sebab tu ilmu akidah kita belajar bab ketuhanan, bab kenabian ni dinamakan ilmu usuluddin, ilmu pokok agama ataupun tapak agama. Tapak apa-apa amalan sekalipun mesti kena letak di atas tapak ni. Kalau tapak ni tak ada, maka semua amalan tidak akan jadi, tidak akan diterima ke semua amalan. Bukan kata dosa bab akidah saja, dia tak erti akidah, dosa ke akidah saja. Tak, ke semua amalan. Bila gila semaya, kau puasa, zakat, haji, sedekah, apa lagi, baca Quran, zikir, selawat, semua ditolak berlaku. Muka dia tapak, nama pun usuluddin, tapak agama. Dia tapak. Pada ada tapak, mesti ada tiar dia. Nak naik rumah mesti ada. Hak mula-mula paling mustahak sekali adalah tiar dia lah. Maka tiar tu apa dia? Nabi sebut dalam hadis, as-salatu imaduddin, semaya itu tiang agama. Tiar dia semaya. Tiar dia semaya. Kalau semaya apa ni, puasa, zakat tapi tak semaya, seolah tak ada tiar lah. Kocok lah rumah tak ada tiar ni, kabar-kabar utuh lah. Tiar tak kemah. Tu sebagai asas. Akidah sebagai asas. Malam ni masjid Kedah Buluh dia panggil jemput teh lah, belum puasa. Dia telefon. Berkata nak buka tajuk gapo.
Dia kata tajuk persediaan puasa lah, ya tu. Dekat-dekat nak puasa ni buka persediaan puasa, tak apa. Jadi kita duk fikir-fikir tu, gapo dia persediaan puasa hok besar sekali. Akidah lah. Nak masuk puasa, nak buat ibadat puasa tu, jadi kedok ibadat puasa kalau pegangnya tidak betul. Tak jadi. Maka sebenar-benar persediaan puasa ni akidah. Jadi malam ni tu ingat nak buka tajuk akidah sikit lah. Tajuk akidah sikit. Lepas tu nak jadi ko sempurna puasa tu kena dengan semaya. Sebab seawal-awal ibadat yang dihisap di hari akhirat adalah semaya. Puasa ko ibadat-ibadat lain tu semua dihisap ke dia. Idza saluha apa ni hadis tu? Apabila comel semaya tu, comellah seluruh amalan lain. Sairu amali. Comellah saluha sairu amali. Comellah seluruh amalan dia. Jadi ingat nak tarik bab semaya sikit. Moga tu tak apa. Itulah sebenar-benar persediaan kita nak masuk bulan puasa, persediaan akidah. Kerana kalau kita betul comel benar puasa sekalipun, kalau akidah kita tidak comel, dia tak jadi. Dia tak apa. Itu sebenar-benar persediaan lah untuk kita menghadapi puasa, persediaan akidah. Comel puasa pun kalau akidah tidak betul, ini sebagai asas. Mengucap tu isi dia dua. Uluhiyah, ketuhanan, risalah, kerasulan. Maka dua ni asas tapuk dalam agama Islam kita. Tapuk tak ada, marilah amalan gapo pun semua tak ada hasil berlaku. Dia jangan pelik lah kalau orang hok semaya banyak, ibadat banyak, tapi tak ada hasil kerana dia tidak belajar ilmu akidah. Dia tidak mengesahkan iman dia dengan sebenar-benar. Dia walaupun ibadat banyak pun duk main lagu tu lah. 20 tahun dah pergi sejik, 30 tahun dah pergi sejik, tapi akidah tidak mengesahkan molek. Menyebabkan tak ada hasil ibadat kita tu. Jadi sebenarnya ya Allah Ta'ala letak ke kita untuk belajar ilmu akidah ni, inilah boleh dikata sebesar-besar nikmat. Iman Islam tu memang dah. Ilmu akidah ni untuk mengesah ke iman dan Islam tu lah. Inilah sebesar-besar nikmat tu yang letak kita boleh ngaji sini. Boleh belajar ilmu akidah. Tak mesti sini lah, mana-mana pun makna belajar ilmu akidah. Itulah sebesar-besar. Ya sejak azali lagi Allah Ta'ala tu menetap belaka dah. Menetap untung dan menetap celaka manusia. Kita semua siap dah, azali lagi. Kita tak ada, tak wujud gapo satu lagi, azali lagi Allah Ta'ala letak dah. Siapa untung, siapa celaka. Dan mudah-mudahan kita harap dengan Allah Ta'ala bui kita mengaji ilmu akidah, mengenal Allah tu, mudah-mudahan duduk dalam golongan yang beruntung. Tu ialah orang yang celaka ni Allah Ta'ala tidak bui untuk mengenal Allah. Itulah sebesar-besar kecelakaan. Tak mengenal Tuhan yang disembah. Itu sebesar-besar celaka. Kadang-kadang belajar kenal Tuhan, nama ilmu tu belajar kenal Tuhan, tapi tak ada dek pun ngaji 4-20. Nama saja, nama sedap. Nama sedap. Ilmu makrifat, ilmu mengenal. Sedap nama ke. Mengenal siapa? Mengenal Tuhan dia tu. Tapi lagu mana? Kita pun dalam gua ada. Tak belajar pun. Ada orang ajar rasa. Tuhan ni kena rasa. Rasa lagu mana tahu. Belajar duk main rasa. Kena rasa. Lagu mana tahu.
Tak ikut salure. Nama comel dah. Nama comel dah. Tu ya kitab-kitab ulama ni jangan duk tinggal lah. Kitab turas, kitab warisan ni kita jangan tinggal. Moga hak ni lah hak ulama kita duk bawa yak dulu lagi pun. Tok nenek kita dulu sifat 20 ni tak tinggal. Habis ulai. Dulu kitab sifat 20 ni laku pasal malam dulu. Tak ingat? Tak kira tak ada amal kecil ulai ada. Di pasar malam ni ada jual kitab sifat 20. Nah, mula ni tak ada orang nak beli dah. Dulu boleh jual pasar malam, nak royaknya orang dulu ngaji sifat 20 ni. Ramai ada 2-3 gerai tu orang jual. Ada-ada dia jual kepuk, tepi tak ada juga kitab sifat 20. 4-5 keping. Muka ada orang beli. Nak royak tu nenek kita dulu jaga sangat. Ilmu akidah ni. Siapa boleh jual ke pasar malam? Kitab dia. Dia tinggal tanggungjawab kita lah pula menyedarkan anak cucu kita kewajipan belajar ilmu akidah. Kena besar-besar ngaji tu, akidah tu. Mudik kau lupa tu cari-cari masa lah lagi ngaji akidah, ngaji sifat 20. Tinggal kita lah memberi kesedaran. Tunjang utama bagi seseorang Islam. Ini tapak agama. Sehingga tidak dihukumkan dengan seseorang itu dengan Islam. Tidak dihukumkan dengan Islam secara zahir lah. Secara luarnya kita tak boleh panggil seorang itu Islam kecuali ianya mengucap dengan lidahnya akan 2 kalimah itu. Satu orang tak nyata kata Islam. Kita pun suruh mengucap, dia tak sing mengucap. Tak boleh panggil Islam lah. Kalau Islam dia yakin mengucap. Sekira-kira besar sangat mengucap 2 kalimah syahadah, yang isi kandungnya dia ialah tauhid itu. Kalau seorang tidak mengucap, maka tidak boleh dihukumkan dengan Islam. Satu orang kafir, ambo nak masuk Islam. Mengucap, mengucap ambo tak sih, tak boleh jadi Islam. Besar sangat. Itu ikrar dengan lidah. Lepas tu pula kena membenarkan dengan hati pula. Tu sekadar ikrar dengan lidah tu sekadar untuk orang hukum secara zahir. Islam dah demo tu nampak mengucap tu. Lepas tinggal pula kita membenarkan dengan hati pula. Tu belajar ilmu akidah pula. Tetapi orang-orang yang sudah Islam, 2 ibu bapaknya dia lahir dalam keadaan mak ayah dia Islam, tidak wajib lagi mereka itu menyebut 2 kalimah itu. Tak wajib dah lah. Kalau hak lahir mak ayah Islam dah. Ini pandangnya mazhab Syafi'i kita. Ini pandangnya muktamad. Ya muktamad tak wajib mengucap dah kalau dia lahir Islam. Lepas balik pun tak wajib mengucap. Dia memang jadi Islam. Apa? Kerana memadai dengan menurut jua, dia panggil tab'an. Sekadar dia ikut. Anak ni tak jadi Islam dengan ikut mak ayah dia. Dia tak mengucap, lepas balik tu tak mengucap pun Islam situlah dia. Dan berkata setengah ulama, mana pandangnya ia tidak muktamad lah. Wajib juga berkata di dalam seumur hidupnya sekali. Setengah ulama kata wajib juga kena mengucap sekali, walaupun dia lahir tu mak ayah Islam dah pun. Lepas balik wajib kena mengucap sekali sekurang-kurang. Kalau tidak dosa dia. Itu tidak muktamad. Tapi golik-golik orang Islam agaknya mengucap lah. Jawab bel pun mengucap, padahal semaya pun mengucap. Okeylah satu orang Islam tak reti mengucap langsung. Setakat learning lah. Tak biasa jumpa lah orang Islam tak pandai mengucap ni. Kalau tak pandai mengucap tu kita boleh kata dia orang kafir berkali. Diragui lah keislaman dia. Tapi dalam hadis, kalau hampir sangat kepada akhir zaman tu, hampir sangat dengan tempoh waktu keluar dajjal tu,
Nabi sebut oleh hadis, memang kita pandang ngucap sengerti. Tak pandang ngucap sengerti. Sehingga orang akan anggap ngucap ni sebagai japi lah, sebagai japi gitu. Dalam hadis Nabi sebut, seorang membaca la ilaha illallah. Kemudian sahabat dia akan tanya, membaca ke apa tadi? Pelik sama pelik. Dia dengar orang baca la ilaha illallah, membaca ke apa tadi? Nabi sebut oleh hadis, sahabat dia akan tanya, apa dia baca? Dia pun jawab, aku pun tak tahu juga, cuma aku biasa dengar daripada tok nenek aku dulu. Aku biasa dengar tok nenek aku duk baca la ilaha illallah. Aku tak tahu juga apa dia. Tu dekat sangat dengan zaman raja tu. Dekat sangat tu. Siapa kau mengucap pun baca la ilaha illallah pun tak tahu gapo. Sahabat pun tanya, ya Rasulullah, kalau gitu Islam kau demo tu? Islam lagi kau setara tu. Nabi kata selagi dia mengucap tu Islam lah. Dah kira Islam lah. Muka sampai darurat sangat tu. Boleh baca la ilaha illallah tu pun Islam lah, kira mudah-mudah lah. Darurat sangat. Jadi pori asli lah. Beranak-beranak juga tak ada reti gapo satu gak. Tak ada orang masuk mengajar, tak ada orang masuk dakwah gapo gak. Kira nak kata dia tu mengaku terus pun tak boleh. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak azab suatu kaum sehingga diutus kepada mereka rasul. Dan tak ada orang mengajar. Duduk dalam hutan. Jadi siapa dengan apa ni dia panggil orang-orang yang tak ada kewajipan lah. Hari kiamat esok pun tidak diseksa lah, dia tak ada orang mengajar. Masuk syurga pun kelas bawah lah dia nya. Supaya hak zaman putus Nabi. Nabi putus, tak ada Nabi. Ahli fitrah pun dia panggil. Ahli fitrah. Jadi dia ni akhir zaman nanti tak ada orang mengajar, tak ada. Jadi budak lahir tu pun tak ada langsung agama, tak erti apa satu. Tu kira supaya dengan ahli fitrah lagu tu ialah. Tu zaman teruk benar tu. Jadi setengah ulama wajib juga mengucap selepas daripada balik sekurang-kurang sekali. Orang kafir nak masuk Islam wajib mengucap. Hak Islam dah tak wajib mengucap walaupun selepas balik. Setengah pendapat kena mengucap juga sekurang-kurang sekali. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ia sahih. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Bersabda ia Nabi, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ni so riwayat. Ada riwayat lain hatta yaqulu, hatta yashhadu sehingga bersaksi, hatta yaqulu sehingga berkata an la ilaha illallah. Artinya diperintah akan daku Nabi bahawa aku membunuh akhir segala manusia. Tu kena faham molek lah tu, nama kita kira kafir pula ke. Diperintah ke akhir daku supaya aku membunuh. Hadis ni Nabi royak bila ni? Royak selepas daripada berada di Madinah. Dia diisytiharkan pergi terhadap orang-orang kafir. Masa duduk di Mekah, masa awal-awal Islam tu, dakwah Islam ni secara secara rahsia. Nabi gitu pintu rumah gak goyak, terang-terang nak masuk Islam gak masuk. Pas masuk nak pergi ngaji mana? Ngaji rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Pergi beri pun setepak. Masa tu pun masuk Islam tu pun orang-orang bawah pokok hamba, orang-orang miskin. Nabi gitu pintu. Dalam hadis tu seorang ni ambil batu duduk belakang Nabi. Bawa Nabi ketuk satu pintu rumah, dia pegang batu Nabi. Dia pegang. Ayah marah duk mengajar suruh masuk Islam.
Nabi pergi rumah lain pula, ketuk, dia bekong pula. Ni bahasa jahat ni. Secara sir, senyap-senyap, mengajar pun senyap-senyap. Kemudian orang kafir pun jadi selepas daripada peristiwa Isra' Mi'raj tu, disuruh secara terang-terang. Bila secara terang-terang itulah mula orang kafir perang dengan Nabi, buat bala, buat khianat. Di ketika itulah Nabi royak bila diperintah pergi perang dengan orang kafir tu, umir tuan uqatilan nas, aku diperintahkan untuk membunuh manusia. Yang ni dalam perang tu. Dalam perang tu mana boleh bunuh dalam perang. Jangan duk pergi bunuh ikut dia jangan. Jadi faham ekstrim ISIS, Daesh. Kalau di Yaman tu banyaklah peperangan di Afghanistan, pokok ISIS, pokok Wahabi, Gibong, orang Islam. Tu faham ekstrim tu salah satunya dia pakai hadis ni tapi salah faham konteks dia. Kalau semata-mata baca hadis tu dia panggil teks hadis. Teks lah, matan hadis. Pemahaman hadis tu disebut sebagai konteks hadis. Ataupun dalam bahasa Arab, matan tu saja disebut sebagai riwayah. Pemahaman hadis tu disebut dirayah. Jadi hak jadi ekstrim, jadi duk gibong orang, gi bunuh orang Islam gapo tu, ni salah faham hadis ni. Diperintah bahawa aku bunuh manusia. Dia kata kena bunuh. Orang-orang tak ngucap. Dia gibong disco. Kalau kat Mesir ni ada lah. Dia gibong disco. Atas dasar bunuh orang-orang kafir. Dia jadi ekstrim. Nabi perintah bunuh tu dalam perang. Mana dalam perang tu selagi dia tu orang kafir, agama bui bunuh. Tapi kalau dia ngucap, jangan bunuh. Dia ngucap jangan bunuh. Jadi kalau dia ngucap kerana takut sekalipun, jangan bunuh. Tu mana gitu. Tapi orang kafir hak duduk molek-molek, tak ada duk kena gapo, tak boleh bunuh lah tu. Tak ada sabit ni duk cerita perang ni. Bahawa aku membunuh akan segala manusia, sehingga menyaksi dan mengaku lidah mereka itu. Itu dia tafsir tu. Hatta yashhadu, menyaksi dengan lidah. Padahal orang bersaksi dengan lidah ni dia boleh tipu lagi. Kau mana? Hati tak percaya tapi sekadar royak dengan lidah. Kawin Islam. Ngucap boleh tipu lagi. Tapi sekadar tu ya maknanya. Sekadar dia sebut dengan lidah dia mengucap hukum Islam. Tak boleh bunuh dah. Gitu ya. Dari segi zahir. Wallahu ya'lamu bis-sarair. Allah Ta'ala lah mengetahui bahagian dalam hati dia, kita tak tahu. Bahkan haram lah kita korek akidah orang haram. Mengaji ke tak? Sepat 20. Tak mengaji. Kudrat yang memahami ke tak? Apa makna kudrat? Tanya-tanya, tahu tak erti tu. Dosamu. Tu dah. Tak boleh. Zahir nampak mengucap ke boleh. Cuma kan nak besar-besar wajib tu mengaji akidah. Gitu je lah. Hakikat Allah Ta'ala lah tahu setara mana pegangnya dia. Dia kata terlebat dia segar berasa. Kita pun kata dia kecek tu dia sandar pada sebab tu. Terlebat sia. Hakikat dalam hati dia Allah lah wisia. Kita suka baik je lah. Jangan kita duk korek. Obat kau wisia. Kau Allah Ta'ala. Allah Ta'ala apa-apa dia mau kecek obat. Tu. Isnak majazi, isnak hakiki. Faham ke tak? Beratlah dia. Dia pening-pening duk korek. Haram, tak boleh. Haram. Tu. Tengok zahir Islam dah. Tak payah duk korek gapo dah tak payah. Itu ya ulama tafsir tu, sehingga menyaksi dan mengaku lidah mereka itu. Lidah lah. Padahal sebenarnya iman ni bahagian dalam hati, tapi tak boleh kita korek.
Sekadar lidah dia menyaksi bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, selesai. Kan kira Islam lah, secara zahir hingga akhir. Itu asas akidah. Rukun Islam ngucap. Ngucap tu mudahlah. Nak mengesah ke iman. Iman pun banyak peringkat juga. Iman taklid. Tu sekadar ikut orang tu iman taklid. Kita nak iman dengan ilmu, iman dengan belajar. Kemudian mana lagi rukun Islam? Keduanya sembahyang 5 waktu. Yakni mendiri ke semaya 5 waktu. Wa iqamis solah, aqimis solata li dzikri. Semua guna istilah aqama. Mana mendiri ke, qama mendiri ke. Mendiri ke ni maknanya mendiri ke segala syarat-syarat semaya lah. Tok semaya ni bukan orang tok semaya langsung saja. Ni salah faham banyak kita ni. Bila kata jangan tinggal semaya, banyak kita faham kat tok semaya langsung lah. Tok semaya langsung tu satu bentuk tinggal semaya. Tok semaya langsung tu satu bentuk. Semaya dalam keadaan mengabaikan ilmu-ilmu semaya juga dikira tak semaya. Cuba ya. Ya dalam hadis Nabi kata bagi orang tak semaya ni 15 seksa dia kena. Seksa dalam dunia, seksa dalam kubur, seksa ketika bertemu dengan Allah. Jumlah semua 15 jenis seksa. Kena pada orang tak semaya. Bukan tak maya saja. Tak maya langsung tu satu bentuk. Tak semaya tapi tak belajar semaya. Tu dia panggil mengabaikan semaya juga. Buat mudah dengan semaya, tak maya langsung. Yalah buat mudah. Maya tapi tak belajar pun, buat mudah juga. Semaya tapi gak tidak sah. Supaya tak maya juga. Itu kena faham boleh. Apa hukum support hak 15 tu bukan hanya kena kepada orang tak semaya langsung, tapi kena juga kepada orang semaya tapi tak memenuhi rukun syarat support. Nabi sebut dalam hadis 15 tu. Apa ni di dunia Allah Taala tengok dia ni dengan pandangan murka. Tuhan murka. Tuhan tidak akan memberkatkan rezeki dia. Rezeki jadi tak berkat, serba tak cukup. Serba payah. Adalah 15. Dalam kubur dihimpit kubur dia sehingga berceragah antara tulang susuk tulang rusuknya. Tu adalah dalam kubur tu. Dihantar pula ular syuja'ul aqra, ular kepala botok. Ular kepala botok. Lagi ular ni memang kepala botok dah. Mana ada rambut. Lagu mana tu? Siapa Nabi nyata pula syuja'ul aqra, ular kepala botok. Mana pelik benar ular ni. Kalau kira dunia ni pun botok dah. Apa nyata pula tu. Lagu mana bagi. Di hari akhirat pula seksa ada pula 15 jenis seksa. Bukan tak semaya saja tapi mengabaikan semaya, termasuklah hak semaya tak jaga segala rukun syarat. Supaya ada hadis Khalad bin Rafi'. Ni hadis ni panjang, banyak sangat pelajaran dalam hadis ni. Hadis Khalad bin Rafi'. Sahabat lah ni. Seorang Arab Badui, Arab Badui. Arab Badui ni orang hak tak ada pendidikan sikitlah. Jenis terbolah sikit. Jenis terbolah. Jenis Khalad bin Rafi' ni jenis orang agah. Orang sombong. Masuk masjid Nabi, dia pergi semaya. Nabi dah ada di masjid. Patutnya dah masuk masjid Nabi, Nabi dah ada, jumpalah Nabi dulu. Ni dok masuk masjid tengok Nabi ada pun nyok-nyok pergi semaya dulu. Patutnya pergilah jumpa Nabi.
Nah, saleh-saleh dulu, wisale dulu molek nanya khabar baru pergi semaya. Ni nak royak orang agah. Khalid bin Rafi' ni. Orang agah. Masuk masjid semaya. Siap semaya, dia pun mari jumpa dengan Nabi, wisale ke Nabi. Nabi kata, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Jelas Nabi royak. Gih kembali semula, gi semaya. Bahawasanya engkau belum semaya. Tu siap dah. Nampak tak? Ya siap dah semaya. Tapi Nabi kata lam tusalli, mu tak semaya lagi. Tu kata orang hak semaya tapi tidak memenuhi rukun syarat, tidak sah semaya dia, supaya tak semaya. Supaya. Cuma kan orang tengok ni kata juru sikit. Juru demo tu 5 waktu tak tinggal tu. Padahal tak sah. Supaya. Tapi kalau tak maya langsung juga kepala jahat tu. Tak aja maya ayat itu. Padahal supaya dua ni. Ni masjid 5 waktu tapi tak sah. Supaya dengan tak maya langsung, supaya. Tapi bahasa dia lah kita ni hanya menghukum ya zahir ke. Sah batal tu mana kita tahu, masing-masing lah. Kalau kita tahu tu, makna mari maya pun kita kata kepala jahat juga. Mereka tak tahu, bagi tak nampak kan. Hotak maya langsung tu kita hukum lah. Tapi mari maya tak sah tu kita tak tahu. Tak tahu batas ataupun tidak maya dia. Tapi hakikat supo. Fa innaka lam tusalli. Dia pergi pula maya. Pesen lain pula dia buat. Dia buat pesen lain pula. Maya sudah siap pakat, mari jumpa Nabi. Wisale. Baru nak kecek dengan Nabi. Patutnya awal-awal masuk tadi lagi. Nak royak orang tebon lah, orang agah. Khalid bin Rafi' ni. Nabi dia mari, Nabi pun kata irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kena pula. Maya, mu tak semaya lagi. Kena pula dia. Di maya pesen lain pula. Dah pesen pertama tak jadi, buat pesen lain kedua tak jadi juga. Maya pesen ketiga pesen lain pula, ia jah pesen lain pula. Siap maya mari kat Nabi, Nabi pun suruh pergi pula. Baru dia kata, "Ya Rasulullah, saya tak erti dah. Tu hak terbaik dah saya buat." 3 kali itulah hak paling comel yang saya buat. Saya tak erti dah. Bila dia kata dia tak erti tu barulah Nabi ajar, "Idza qumta ila shalah fakabbir, thumma yaqra' ma tayassar ma'aka minal Qur'an, thumma yarka' hatta tatma'inna raki'an." Nabi ajar semaya. Itu jadi rukun 13 maya kita tu. Ambil daripada hadis tu. Jadi hadis ni ulama bahas banyak. Banyak ulama bahas. Apa ni Khalid bin Rafi' ni tadi, dia masuk masjid, dia pakai semaya selalu. Kalau kira bagi mungkar ni kena cegah. Nabi tahu dah maya yang tak sah ya. Patutnya masa maya tu Nabi kena pergi royak. Sebab ada hadis, man marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa-siapa yang melihat kemungkaran mesti wajib dia cegah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Tak mampu dengan lidahnya. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Tak mampu juga dengan hati, tu adalah selemah-lemah iman. Kalau kira dia duduk semaya, Nabi tahu dah tak sah, patut-patut Nabi pergi bangun, pergilah. Tak sah maya ni. Maya tak sah ni kan kemungkaran. Tapi apa Nabi biar dia maya siapa sudah. Ni menunjukkan mencegah kemungkaran ni ada syarat-syarat. Bukan kata cegah semata-mata, ada syarat. Antara syarat-syarat cegah mungkar ni, tak wajib kita mencegah kemungkaran bagi orang hak sombong, orang hak agah. Tak wajib. Dah kita royak pun supaya ke orang agah. Royak tebing royak pun tak ada pasal ke. Jadi cegah buat apa? Bukan jadi mudarat lah pula orang agah. Tebing kita royak dia balah pula orang kita. Dia takir pula kita orang agah. Jadi demo ni Khalid bin Rafi' ni orang agah dah.
Dah Nabi ada di masjid yang masuk nasabah. Tengok Nabi pun pergi mai nyok-nyok tak tegur sikit abu. Kalau kata sama-sama saing itu teh lagi. Ni Nabi ni. Munasabah pergi mai pakai tak tegur Nabi. Mari masjid Nabi. Nah, ni orang agah. Jadi tak cukup syarat untuk kita mencegah kemungkaran. Orang agah ni ajar pun tak ada pasal. Tidak. Jadi Nabi ajar situ tak perlu cegah pun pasal orang agah. Jadi Nabi dia maya sudah pun Nabi tak cari. Kalau kira benda mungkar kena cegah. Tapi orang agah tak apa, lok dia lah. Itu dalam bab mencegah kemungkaran, tak wajib kita cegah kemungkaran daripada orang sombong. Tak wajib. Ramalah perangai kholak bi rafiq ni ramalah. Contoh, orang sombong. Kita kenal satu orang ni. Tebing royak apa ni dia kerah dia. Kita kenal ke? Jemaah kita kenal lah. Maya wak pesen dia, wak style kok sedak dia. Ni tebing royak apa duk kerah situ ni. Atau wajib kita tegur. Kita kenal dah. Tapi setengah orang ni demon ni kalau royak dia dengar. Tu wajiblah kita tegur. Kita kenal satu orang ni jenis lembut tu apa kita pun nampak dia ni semaya contohnya ketika sujud bokok tangan gitu. Orang nak sujud payah. Lah ni nanti nak rapat sah pula ni jadi pula lah. Gitu bokok dia. Orang nak sujud pun payah. Kita maya tepi ni kena sujud cepat-cepat jangan dia turun. Dia turun tak muat dah kita. Lu gebeng gitu. Tapi kita kenal orang ni kalau royak dia dengar ni. Jenis orang lembut sikit. Ataupun kita jenis orang backing, orang takut kita. Wajib kita pergi royak. Pergi royak tangan tu rapat sikit. Orang nak sujud payah. Apa dah buka lagu tu. Dia menipu. Okey minta maaf. Wajib tu kita tegur orang lagu tu. Tapi ada pesen orang ni tebing kita tegur dia. Alah kita pula lah. Tangan tu berapak sikit. Mumaya apa tahu dah. Tu lagu tu. Masjid ni tak buat aku ada dah sini. Tu jenis orang agah. Tak wajib tegur tu. Lok dia buat salah pun lok ikut mung lah. Tu dalam bab kemungkaran ni. Tengok orang duk judi ke apa pun gitu ya. Golik orang tak apa. Golik orang judi ni agah lah goliknya. Tebel tiga ya, haram judi. Kawan makan kari dulu pada demo. Tu dah. Kalau gitu asal nak tegur ya. Ya lok dia ikut dia. Tu Nabi nak ajar. Kalau kira dia maya salah, Nabi kena pergi pegang benar. Royak. Tapi sebab orang agah, Nabi nak royak tak wajib pun kita tegur dia. Dia ni jenis agah, Nabi lok biar maya sudah. Tu dah, biar maya sudah. Lepas tu dia pun mari jumpa Nabi wis halal. Baru Nabi suruh pergi maya semula. Mana tegur tu sikit. Tegur sikit. Nabi tak ajar lagi, Nabi suruh pergi maya mula. Dia pun pergi maya mula. Nabi tak pergi pula walaupun Nabi tahu yang kedua tu tidak sah. Pasal apa? Pasal ni menunjukkan dia ni memang agah. Dah mula-mula Nabi ayat tak sah. Patutnya tanya lalulah. Apa gano ya Rasulullah maya ya betul. Ni nyawa agah dia. Maya kali lagi pergi molek-molek ada. Ni patut tanyalah mana saya salah ni. Kalau orang beradab tu. Ni apa ni Rasul pergi molek-molek maya. You buat pesen lain pula tu. Bijak dia. Tu dah. Tu Nabi tak cara pula orang agah. Biar dia. Apa? Nabi tegur tu kerana dia mari je tu. Mana kalau dia semaya pakai tak tegur Nabi, pakai kelik, Nabi tak cara dah. Biar dia ada tak sah gitu ikut dia. Orang sambung. Tu kena ngaji ilmu tasawuf molek tu tak sewi ada sifat kibir, sifat sombong. Sebab bila orang sifat sombong, orang pun tak wajib tegur dah kita. Apa kita berduk alih punuh lah gitu lah. Sampailah pada hari kematian. Tu pun azab gitu lah. Ngaji tasawuf molek biar kita ni ada sifat rendah hati semua. Sifat rendah hati.
Jadi dia pun pergi maya. Mari pula kali ketiga, Nabi suruh pergi maya pula. Barulah dia kata, saya tak pandai. Tu sehabis baik dah saya buat tu. Baru dia mengaku. Dia 3 kali maya. Patut tanya lalulah. Oh ni baru nak mengaku. Pesi orang agah. Dia lambat sikit. Kalau orang juru ni dia tanya peti hari lagi. Orang agah ni tak boleh higu dia. Betul dah. Ini kita lah pesi lain pula. Dia berasa pandai. Dia berasa pandai. 3 kali tu barulah dia minta Nabi ajar. Nabi pun baru ajar. Menunjuk kata, bila seorang tu minta ajar, baru wajib kita ajar. Orang ada ilmu, dia tak wajib mengajar. Nanti kenapa? Dia hanya wajib mengajar apabila orang minta dia mengajar. Biasa setengah-setengah orang ni dia ngaji tinggi pun dia malah mengajar. Ada. Budak-budak pon dah sayang mau balik maghribi. Dia duduk di maghribi tu seh dia puji belaka dia. Budak cerdik. Ngaji maghribi budak cerdik. Tapi balik kapung dia pegang kambing Dia tak minat mengajar nak buat mana. Dia pegang kambing dalam kebun kambing, kebun besar lah dia menanam ke apa. Dalam kebun tu dia buat balasah kecil betul untuk dia maya. Dia cacau kambing pergi maya balasah dia. Habis tu guru dah pergi jemput mengajar pun dah. Tak sih. Dia budak cerdik dah. Orang alim betul lah. Tapi dia tak sih. Dosa ke? Adakah dia dikira menyembunyikan ilmu? Dah. Dia mengajar ni tak wajib. Dia hanya wajib, dia dikira menyembunyikan ilmu apabila orang tanya masalah hukum dia tak sih jawab. Sedekah dia tahu. Tu barulah dikira menyembunyikan ilmu, baru dosa. Kalau semata-mata tak sih mengajar tak apa. Dia belajar tak sih mengajar. Untuk amal sendiri jadi minat tanah jagung. Mana buat mana? Tak dosa dia. Menyembunyikan ilmu. Mana ada dia menyembunyi? Dia cuma tak sih mengajar. Kita lagi tanya mesti dia royak. Menyembunyikan ilmu. Dah dia tak lagi tanya. Kita lagi tanya, hamba ada masalah sikit ni, hamba maya gini. Sah kau dia payah air tak sah tu. Dia tak susuk pun. Dia susuk ni kalau dia orang kita tanya, dia reti, dia tak siroyak. Kau tahu tu. Tapi kau tak siroyak dia. Tu baru susu. Nabi tak salah pun Nabi tak ajar. Ada dia pun tak tanya, Nabi tak ajar. Dia kata hamba tak reti. Lagu mana cara betul, baru Nabi start ajar. Menunjuk bila orang tanya barulah wajib orang alim tu jawab. Tu dah, baru wajib dia jawab. Kalau tidak dikira menyembunyikan ilmu. Kalau orang suruh mengajar, orang bukan kita tanya hukum. Suruh mengajar tak wajib lagi. Malah tak minat mengajar. Kecuali orang kita tanya hukum tu wajiblah dia jawab. Apa hukum sekian. Masa tu orang minta fatwa. Tu wajib. Sekadar minta mengajar itu tak wajib. Setengah ramai orang-orang alim ni tak minat mengajar ramai. Sayang buat ada seorang ni tua dah lah dia. Rata-rata negara dia pergi anak orang kaya kan. Rata-rata pergi ngaji agama. Tapi tak minat mengajar. Kelip duk kapung gitu. Tapi kalau kita minta nasihat, sedap lah nasihat dia tu. Orang ada ilmu sungguh. Tapi tak minat mengajar. Ada lagu tu. Tu Nabi ajar tu. Bila dia royak tak erti baru Nabi ajar. Masa tu sombong dia tu rutuh rezeki. Rutuh rezeki. Barulah Nabi ajar bereslah. Tu dah. Jangan orang-orang agah. Bak semaya. Tu Nabi kata lam tusalli, mu tak semaya lagi. Menunjuk kata semaya yang tidak sah serupa dengan tak semaya. Tapuk kalau akidah ada tapuk, tiar tak ada. Tiar tak ada, dia buat naik rumah, puasa, zakat, seolah buat naik rumah lah. Tapi tiar tak ada. Tak ada berapa lekor. Ni rutuh habis lah. Tak ada berapa lekor lah.
Minta mari banjir beralih rumah lalu bagi tak ada dia. Ni, engkau apa mana rumah lalu. Tapi kalau dia kemah molek, mari tergelar bumbung lah apa. Suruh banjir balik molek ada rumah dia. Sudah. Semaya Imaduddin. Akidah Usuluddin tapuk. Semaya dia. Hak lain nanti nak tepek sini ya. Itu besar sangat dua perkara ni. Kalau nak tekir kepada anak-anak kita pun tekir dua ni. Akidah semaya. Akidah semaya. Kena tekir. Tu orang tua kita dulu sifat 20 muniatul musalli. Sifat 20 muniatul musalli. Liuk kitab muniatul musalli ulai tak habis-habis. Betul. Cuma beringat sikit muniatul musalli dia tak ada bab taharah. Beringat sikitlah. Dia sebelum maya kena taharah dulu, bersuci dulu molek. Masalah orang kecing dedah, masalah orang ketung seumur. Masalah batuk sikit tu baik kecing, batuk sikit tu baik kecing. Tu kena faham dalam bab taharah tu. Masalah orang balut oleh nak ambil semaya kena gating atau tayamum, itu bab taharah tu. Dia tak ada dalam kitab musalli tu. Dia pakai terus bab maya lalu. Dia beringat sikit, mau belajar dah bab maya. Kita kau muniatul musalli. 3 kali hotel dah. 3 kali hotel beringat sikit tu harus tak ada. Nak cari tak kita lain. Tu kalau maya sore pas maya berjemaah ada pula syarat-syarat dia kena tambah pula. Pas belakang sekali muniatul musalli tu ada kitab Bahjatul Mardiyah, bab muafiq masbuk pula bagi orang semaya berjemaah. Nawiti berlaku. Tu bab semaya, tiap agama. Tu orang tua kita dulu tak tinggal tu. Di masjid akidah muniatul musalli. Akidah muniatul musalli tak tinggal. Hak lain tu tukar-tukar. Zaman dululah. Lah ni ikut dia lah ni. Yang zaman dulu walaupun balas kecil pun ingat tu kita dulu Ustaz Abu Zar. Ustaz Abu Zar. Ya adalah balas kecil dia buat, balas kapung. Tapi tak tinggal lah. Akidah muniatul musalli. Akidah 420 hak ijaz tengah ngaji mula tu. Ni pihak untuk orang kapung dia. Dah. 420 muniatul musalli. Hak dua ni tak tinggal ni. Habis hulai. Kita lain ya tukar-tukar. Kita tasawuf tukar, kita apa ni ilmu lain tu tukarlah. Tapi hak dua ni tak tinggal. Muka tapuk dengan dia. Hak lain tu nanti nak tepek dah. Betul tak? Dia faham molek. Lah ni ikut dia jadi atur kuliah pun ikut dia. Kita jadi AJK ni ambil besar semua mana-mana masjid pun. Jadi AJK ni bagi tak bayar. Bayar dia tak ada, sukarelo. Atas dunia pernah dah kita. Biarlah akhirat esok kita boleh makan hasil jasa kita pernah. Engkau gaji tak ada dah. Ada gaji tu email tu siap tu bila ya, apa orang ngajar tu ya. Hak AJK kamu ni tak ada. Biarlah akhirat esok kita boleh makan hasil. Kita atur kuliah molek supaya lepas kewajipan orang kampung. Bayar besar mana pahala kita dapat. Kita atur kuliah lepas kewajipan. Asalnya orang kampung ni duduk ada dosa tak erti akidah fiqh tasawuf ni, kita atur comel akidah fiqh tasawuf sehingga lepas kewajipan orang kampung. Duduk mari masjid. Orang kampung ni tak kisah mana kira ngari Isa tu jelah. Pangori tu tak ada gimana dia congo. Ada kuliah akidah je dengar. Ini nanti tak ada ya. Hidup dengar-dengar tu sekurang-kurang lepas kewajipan dia. Orang ngatur kuliah AJK tu banyak mana pahala boleh. Lepas kewajipan orang kampung. Ni asal kita tak erti akidah fiqh tasawuf ke apa, tolong atur kuliah, tolong buat kuliah. Pengasah-pengasah ni besar mana pahala dapat. Faham dah duk masuk dalam YouTube ke apa, ada yang duk dengar tu. Ada 2-3 mesej hamba terima orang Johor lah, orang Pahal lah. Dia kata tolong tu jangan mih tu masuk tu. Hamba duk dengar. Ada orang Kelantan duk Johor sore. Ada tu hamba duk dengar tu hamba Pahal. Kata Pahal kan ada orang Johor. Kata kita orang Kelantan duduk Johor. Tu.
Kalau terbuka lagu tu kan orang mana pula boleh lepas kewajipan akidah fiqh tasawuf. Kamu besar tak mau mana-mana masjid pun. Kata atur model. Nah, ni duk atur benda-benda tidak wajib. Nah, panggil ustaz ngajar. Nak ngajar apa? Ikutlah ustaz. Ada mai ikut lagu tu. Oh, yak molek akidah ustaz. Nah, fiqh ustaz. Oh, yak molek. Nah, ni apa duk mai ikut lagu tu. Kadang-kadang 7 hari tu penuh kuliah. Tapi kan hak tidak wajib. Tu dah. Seksa kubur. Tu orang minat. Nah, peristiwa selepas kematian. Menung okey. Akidah tak ada. Dosa-dosa besar tak ada akidah. Ni. Kitab Imam Az-Zahabi. Comellah tapi tak biar selesai dulu. Atur moleklah. Ada puah okey, ada main akidah fiqh tasawuf. Tak apalah dalam seminggu buat biar ada akidah fiqh tasawuf, rizahlah satu hari untuk kuliah Haji Putih. Dah tak sewi puah. Tak apalah sehari ni bubuhlah kuliah Haji Putih tak sewi orang puah. Itulah. Tak apalah, tapi biar ada akidah fiqh tasawuf tu. Setengah maghrib tu siap pagi Wahabi yang hidup mengajar. Munuh ke apa? Mari usolli tak boleh. Tak ada dalam mazhab kita. Baca kunut tak boleh. Nabi buat cara-cara ya. Duk munuh ke apa lagi. JK manggil tu amroh ya. Nanggung akhirat sesok. Tanggung. Apa duk panggil Wahabi gitu. Apa? Nak buat payah dah. Nak buat padi tak gamuk. Tahu ustaz tak gamuk juga pun dia nak oyak tahu. Apa tu dia mau panggil mana? Ada munuh orang kampung. Demo ni kita tahu mudah nak tahu ni. Hidup mengajar benda-benda gitu kan. Tanya kita mengajar dia mau bertanya. Ada ustaz royak kunut ni Nabi baca jaga-jaga. Ya lah tu ada tu orang mengajar tu. Tu kita besar tu. Dia panggil Wahabi ni nanggung akhirat sesok. Tanggung. Tapi kat mai kita tahu ustaz nak royak nak suruh berhenti pun kita tak gamuk juga. Tahu ikut dia mau sanggup tanggung tak? Apa dak munah orang lagu tu. Biar comel molek atur akidah fiqh tasawuf. Akidah fiqh tasawuf. Lepas kewajipan molek. Khususnya bab semaya gapo tu kena jaga tu tiap ugam. Tiap ugam. Bagi orang yang baru-baru tu dia tak sungguh lagi bab semaya ni baca dulu bab azab-azab terhadap orang tak semaya. Pasal dia dah bahagian nak gaya ni. Jadi tak lekat semaya baca azab dulu. Orang tak semaya ni 15 azab tu hebui daripada dunia sampalah baki hari kiamat sesok. Kena semaya ni dia kata. Boy yang nak semaya ajar cara semaya betul molek. Tu kena ajar molek. Ya, ada orang sekadar mayah. Dia tu mayah tu tak apa dah tu. Betul ke mesti cukup syarat. Tengok molek hadis tadi. Fa innaka lam tusalli. Walau dia sudah mayah bah ketiga kali dah pula. Dah. Nabi kata tak mayah lagi. Tu faham molek. Jangan buat mudah. Tu Imaduddin. Ketiganya daripada rukun Islam memberi zakat. Dia tidak dinamakan memberi zakat kecuali kepada orang yang berhak. Orang yang berhak ialah lapan asnaf zakat tu. Lain daripada lapan ni tidak berhak. Kalau bayar sekalipun tidak sah. Kena ngaji pula bab zakat dia siapa asnaf ia layak. Tu. Keempatnya puasa di bulan Ramadan. Belajar bab puasa. Dekat-dekat bulan puasa belajar bab puasa. Dia kadang-kadang ikut kampung ni kalau belajar awal pun dia tak ingat. Dia kena dekat-dekat bulan puasa buka bab puasa. Gitu jelah. Dekat-dekat nak pergi buat umrah buka bab umrah. Ajar awal pun tak ingat ke. Muka bagi tak ada peng, tak ada kertas juga. Mari dengar kalau kuliah maghrib lah.
Ada kuliah 2 hari ni nampak jurus sikit. Ada peng, ada ketah belaka. Ada kuliah maghrib juga. Oh, ya mari ngapa gitu ya. Tak ada peng ke apa dah. Mana ingat-ingat. Lepas dia duk ngepek lah. Tahulah kita sekat 2 ni masuk pun tak ingat. Dah tak ingat bawa peng lah. Ni. Ni duk main masuk tak ingat. Peng tak bawa. Ni. Masalah juga. Ada orang mai jumpa hamba, tahulah ustaz lepas kena seteruk ni gak segaduh tapi gak tak ingat ah. Ustaz ajar gapo tu beb lah tu. Nah, patut peng bawa ke tak? Tahu. Ngadak juga. Dia bawa lah peng. Ada kata masuk tubik ke? Cuma gitulah kapur ni kat mana dekat-dekat boleh puasa buat kuliah bab hukum hakim puasa. Nah, hak masjid semua api buat 3 hari bang ni dah. Habis dah. Nah, apa malam Jumaat, malam Sabtu, malam Ahad. Nah, semalam habis. Comel dah tu. Patutnya memang lagu tu lah. Dekat-dekat boleh puasa kita buka bab puasa gitulah. Dan kelimanya menunaikan haji ke Baitillah bagi mereka yang kuasa kepadanya kepada haji kepada Baitillah akan jalan. Man istata'a ilaihi sabila. Siapa mampu wajib kena pergi buat haji. Tak mampu tak wajib. Ngaji pun tak wajib. Mampu wajib pergi buat haji, wajib buat dengan ilmu, wajib belajar. Tak mampu umrah haji, memang tak ada piti. Tak wajib buat umrah haji dan tak wajib belajar pun. Dia wajib belajar ni hak kita kena buat. Ataupun mampu pergi haji tahun 2040. 2040 nanti nak pergi belajar. Lah ni tak wajib. Tapi tengok molek lah mampu tak mampu tu. Umrah wajib sekali, haji wajib sekali mazhab kita. Ni tengok molek lah. Haji tu mungkin tak mampu betul, mungkin tarikh lambat lagi. Tapi umrah tu nak cek molek, mungkin mampu. Mungkin umrah ni sahabat kebayar kau kat travel ya. Tahulah tak mampu ustaz, pitih tak ada. Tu gelemah tanya tu. Tu dah. Memang pitih lebih tak ada. Cetera lagi letak kedai gelemah tu boleh 80,000. Pitih dah tu. Letak ni boleh kadar boleh 15,000 dah lagi umrah. Wajib dah tu. Wajib. Tapi wajib yang muwassa', wajib yang diluaskan. Dalam qada waktu yang munasabah. Tak si lagi gila ni umur 20 nanti umur 30. Nak pergi umur 30 munasabah lagi tak apa. Tak dosa lagi. Salah dia mati belum 30 pun tak dosa. Umur 30 tahu biar dulu lah. Nanti umur 40 lah. 40 pun munasabah lagi. Tenaga pun ada lagi umur 40 ni golik-golik ke? Kalau pun ada lah umur 40 pun tak bang pun ada. Tapi golik tak ada gapo lagi umur 40. Boleh lagi tu dah. Umur 40 nanti papah peceng peceng apa munasabah lagi umur 55 ni munasabah lagi. Jangan tunda pada umur tak munasabah tu harap dosa besar dia. Tu dah nanti umur 90 tak munasabah. 90 halai kampung berapa ke? Ni banyak ke kata ada dulu lah. Kalau ada tu pun tak sekat dah, tak munasabah. Nak tunda boleh tapi pada umur yang munasabah. Dah. Ya nah. Boleh. Orang sponsor pun sama. Walaupun dia ada pitih dah pun orang nak sponsor aja boleh terima tak ada gapo. Ngana? Kita je sponsor ikut orang dulu. Tak boleh lah nyanyi kat orang lain pula. Tak boleh lah gitu. Dah ke dia tu sunat dah. Dia wajib mula-mula tu ya. Itu atas tahun ni atas dia, tahun lepas atas dia. Apa orang lain? Tu dah lepas kewajipan orang lain tu.
Ha? Ha? Haji umrah dulu. Ya, kalau ketika dia hidup tu harta dia tu mampu untuk dia buat umrah haji. Nah, wajib kena selesaikan dulu sebelum daripada faraid. Nah, sebelum faraid. Ya, tak buat dosa habis, nanggung. Dia dosa habis. Kecuali masa dia hidup tu dia memang tak ada kemampuan nak buat. Cuma lepas mati tu adalah duit gapo dia masuk hibah ke gapo ikutlah kan. Macam-macam lah ni kan. Mati tu dia dapat piti. Dapat piti. Insurans lah. Dapat insurans. Mati dapat insurans. Dapat tu dapat ke anak dah. Tu anak dia tak si buat nak faraid dulu pun tak apa. Pasalnya masa hidup memang dia tak ada kewajipan, memang tak mampu ayah dia. Cuma dia adalah ambil insurans, accident motor mati dapat piti insurans ke anak. Faraid dulu tak apa. Nah. Itu bagi mereka ya kuasa. Bagi mereka ya mampu. Nah. Kalau tak mampu tak wajib belajar pun. Orang tak mampu puasa. Nah, ada nyakit. Tak mampu memang tak mampu puasa, tak belajarlah apa bab puasa. Tapi bab semaya ke mana memang tak ada arah. Nak hari. Apa tak mampu pun kena maya. Ni, sakit ni, sakit pun kena maya, cara sakit. Nah, kena stroke ni mata ya boleh keli. Kena maya kok. Tu kena belajar ke mana maya. Dia kalau hilang akal nyanyuk, tu ya tak wajib maya. Nyanyuk tak wajib lah. Kalau kita dah jaga ke sakit dia perekat nyanyuk, tak tahu mana rakaat berapa tak tahu, tak wajib maya doh. Ya syarat wajib semaya ni kan berakal. Nyanyuk ni dia tak ada akal, dia hilang akal. Tak kenal orang, tak wajib doh. Pasal dia tekelah nyanyuk dia. Sahur dah ni mok, nemaya ni mok. Dia kita pun tak kenal apa dia. Dia tekek apa dia nya. Yang nyanyuk hilang akal tak ada kewajipan dah. Ni dia duk ajar tepi. Rakaat pertama ni dah baca teh dah, turut dah, dia pun baca demo ni duk turut. Apa khabar Ali? Tahu mana? Mok duk maya ni. Oh maya. Oh sambung. Tak wajib dah tu. Ni. Dia tekek gapo lagi nyanyuk dia. Tak apa dah. Tak apa dah. Nyanyuk. Orang nyanyuk. Dia ada juga orang nyanyuk ni khabar ketika. Meta ya khabar. Kalau kata tanya khabar betul tu, nak suruh dia maya tu mana dia boleh maya sudah. Tu benar tak itu jelah. Suruh dia khabar, tak itu jelah. Lepas tu tak khabar pula. Kalau buat khabar meta sangat tu memang tak ada kewajipan. Kena sebentar kena. Apa dia ni mak? Anak ni. Lepas tu ilah pula. Tak ada dah tu. Duduk tekil orang sakit nyanyi dia. Dia dah sakit dah duduk tekil pula. Bagi tak wajib-wajib pun. Wallahu a'lam. Thumma qala al-musannif rahimahullah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ia sahih. Dia buat mari lagi hadis untuk menyokong dia kata rukun Islam tu 5 perkara. Wallahu taala a'lam.